Bagaimana mungkin seorang manusia yang menjalani kehidupan biasa selama 40 tahun tiba-tiba menjadi seorang pemimpin politik, pemimpin tentera, pemimpin masyarakat, menjadi seorang guru, seorang imam, pengubal undang-undang hanya dalam masa 23 tahun. Kita sekarang sedang mempelajari tentang sejarah kehidupan seorang manusia yang paling agung dan yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi ini. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul utusan terakhir. Beliau hadir di tengah-tengah masyarakat Arab Jahiliyah yang pada ketika itu zalim membunuh anak-anak perempuan mereka. Kaum wanita pula ditindas. Perbuatan zina, arak, judi menjadi kelaziman. Penindasan ekonomi berleluasa, penyembahan berhala dan berbagai-bagai jenis kebatilan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Di saat kezaliman berleluasa, beliau telah hadir untuk menghapuskan segala kebatilan tersebut, membawa kebenaran dan keadilan, serta mengajar manusia tentang akhlak yang mulia. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Engkau, wahai Muhammad, dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu, bukanlah seorang yang gila sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Bahkan engkau adalah orang yang bijaksana. Dan sesungguhnya engkau telah beroleh pahala yang amat besar yang tidak putus-putus sebagai balasan bagi menjalankan ajaran Islam, dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Dalam kitab Ibnu Majah diriwayatkan sebuah kisah apabila Umar Al-Khattab pergi ke rumah Rasulullah SAW. Umar ternampak tubuh badan baginda yang berbekas kerana baginda tidur di atas tempat yang keras. Umar kemudian menangis. Lantas Rasulullah SAW pun bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Umar?" Umar pun menjawab sambil terisak, "Bagaimana aku tidak menangis sebab aku melihat tikar ini meninggalkan bekas pada tubuhmu, dan aku tidak melihat sesuatu pun di tempat penyimpanan barangmu selain apa yang telah aku lihat, iaitu keadaan yang sangat sederhana. Padahal istana Persia dan Romawi berlimpah-limpah dengan buah-buahan dan sungai-sungai, iaitu penuh dengan kemewahan. Sedangkan engkau adalah Rasulullah SAW, ada orang pilihannya. Hanya begini rumahmu." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Umar, tidak sukakah kamu jika akhirat adalah untuk kita, sedangkan dunia ini untuk mereka?" Rasulullah SAW menolak tawaran untuk dijadikan raja atau diberi kekayaan mahupun wanita-wanita yang menawan. Ini membuktikan kesucian perjuangan baginda. Beliau menasihati kita semua agar sentiasa berkata benar dan berlaku adil, walaupun ianya menyebabkan diri atau keluarga sendiri rugi. Beliau sangat kasihkan kita semua sebagai umatnya. Dalam sepotong hadis, baginda kelihatan sedih dan merintih kerana tidak dapat bertemu dengan saudara-saudaranya. Para sahabat pun hairan lantas bertanya, "Bukankah kami saudara-saudaramu?" Baginda menjawab, "Ya, tetapi baginda sedih kerana tidak dapat bertemu dengan umatnya yang akan datang setelah pemergiannya." Apabila ditanya sama ada Rasulullah SAW akan dapat mengenali mereka kelak di akhirat, Rasulullah menjawab, "Mereka akan datang kepadaku dengan cahaya yang terpancar di muka, tangan dan kaki, kesan dari wudhu, dan aku akan menunggu mereka di kolamku." Kita yang mengaku umat beliau
yang mengharapkan syafaat beliau di akhirat, mengapa tidak kita mempelajari sejarah kehidupan baginda dengan lebih dekat? Tak kenal maka takkan ada cinta. Bagaimana boleh kita mencintai baginda kalau kita tidak tahu sejarah kehidupan beliau? Tidak tahu apakah perjuangan beliau? Hanya dengan mempelajari sejarah baginda, barulah kita boleh kenal dan menghargai pengorbanannya. Tahukah anda pengalaman-pengalaman yang pahit dan perit yang perlu dilalui baginda bagi memastikan ajaran Islam sampai kepada kita sehingga hari ini? Tidak hairanlah jika umat Islam termasuk pemuda-pemuda Muslim hari ini tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola dan tidak ada perasaan sayang pada baginda. Kerana apa? Kerana umat Islam hari ini tidak didedahkan tentang perjuangan dan pengorbanan baginda Rasulullah SAW. Selain itu, mempelajari sejarah kehidupan baginda memberi ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk umat memahami apakah sebenarnya perjuangan Rasulullah SAW. Mempelajari sejarah kehidupan baginda mengajar kita tentang perjuangan Islam yang sebenar. Jika tidak memahaminya dengan baik, inilah antara punca bagaimana ramai di kalangan umat yang tersalah arah dalam perjuangan mereka. Tidakkah kita melihat berapa banyaknya kumpulan-kumpulan yang mendakwa memperjuangkan agama tetapi tersalah arah dan telah memberi gambaran yang buruk terhadap Islam? Lebih malang lagi apabila kejahilan tentang perjuangan baginda menyebabkan kita tergolong dari orang yang meninggalkan perjuangan, menjadi individu yang hanya berdiam diri dan gagal memanfaatkan diri untuk perjuangan. Lebih teruk lagi, jika kita pula menjadi orang yang menghalang perjuangan agama kerana jahil tentang kehidupan dan perjuangan baginda. Seperkara lagi, mempelajari sejarah kehidupan baginda adalah amat perlu untuk memahami Al-Quran. Ini adalah kerana banyak sungguh ayat-ayat Al-Quran yang turun ada hubung kait dengan perkara-perkara yang berlaku semasa kehidupan Nabi. Contohnya, pada ayat 11 hingga 26 pada surah Al-Mudaththir, terdapat ayat yang mengisahkan tentang seorang musyrik yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar kerana tuduhan beliau terhadap Nabi dan Quran. Siapakah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? Apakah tuduhan yang telah dibuat? Mengapakah beliau membuat tuduhan sebegitu? Mempelajari sirah baginda dapat membantu memahami sejarah penurunan Al-Quran. Selain itu, kita perlu mengetahui suasana Mekah atau Madinah dari segi politik, ekonomi dan sosial, dan termasuk apa yang berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu agar kita boleh memahami ayat-ayat yang turun yang terkait dengan peristiwa itu. Tanpa mengetahui latar belakang penurunan ayat, kamu akan menghadapi banyak kesukaran dalam memahami Al-Quran. Sebaliknya, apabila kamu telah mempelajari sirah baginda, percayalah, ia akan banyak membantumu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Maka dapat dirumuskan di sini, sekurang-kurangnya ada 3 manfaat mempelajari sirah Rasulullah SAW. Pertama, untuk kenal dan mencintai Rasulullah SAW. Kedua, untuk memahami perjuangan baginda. Dan yang ketiga, agar kita dapat memahami ayat-ayat Al-Quran dengan lebih baik.